Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita punya kelas tutorial iaitu perbincangan soalan latihan yang cikgu bagi semalam ya. Okey, yang pertama, okey kamu dibagi gerak kerja individu. Okey, sorry ya. Okey. First kita cikgu bagi kamu gerak kerja individu 2.1. Kamu dibagi soalan objektif. Jadi pilih jawapan yang betul. Soalan nombor 1. Apakah yang menyebabkan rekod perniagaan tidak lengkap? So, jawapannya jawapannya adalah apa yang menyebabkan rekod perniagaan tidak lengkap ialah jawapannya A. Merekod dalam buku tunai sahaja. Cuba cikgu tandakan untuk kamu. Okey, jawapannya adalah A, merekod dalam buku tunai sahaja. Yang kedua, kelemahan sistem catatan tunggal. Okey, sistem catatan tunggal kelemahannya adalah B. Ketepatan perekodan akaun tidak dapat diuji ya. Okey, seterusnya. Yang seterusnya ialah nombor 3. Yang manakah antara berikut merupakan kesan rekod tak lengkap? Okey, jawapannya adalah B. Prestasi perniagaan tidak dapat dibandingkan. Itu adalah dia punya kesan. Okey, seterusnya. Yang manakah antara berikut bukan situasi rekod tak lengkap? Okey. Jawapannya adalah B. Perniagaan Afiq merekodkan bayaran gaji ke akaun gaji dan akaun tunai. Sebab dia tak cakap bukan kan? Kalau dia cakap bukan, maksudnya dia mengamalkan sistem catatan bergu. Jadi dia catat di dua-dua tempat lah. Okey. Okey. Kalau yang A tu peniaga Roshan merekod ambilan tunai ke akaun ambilan saja, so ini catatan tunggal. Perniagaan Sally merekod belian perabot ke cek dengan cek ke akaun perabot sahaja, so ini pun catatan tunggal. Jadi kalau yang bukan situasi rekod tak lengkap, B lah sebab dia catat dua-dua tempat. Sistem catatan bergu dia amalkan. Okey, sekarang kita pergi gerak kerja kumpulan 2.2. Okey, ini walaupun dia cakap kumpulan, kamu boleh buat bersendirian juga ya. Iaitu kamu kena lengkapkan ruang kosong menggunakan rumus yang telah dipelajari. Okey, iaitu kamu disuruh kira yang kosong-kosong ni, yang dekat dalam dalam ruang kosong ni. Kejap cikgu kasih besar ya supaya kamu nampak. Sekejap. Okey, kalau kamu nampakkan ruang-ruang kosong ni kamu kena cari. Contohnya warung Mak Kiah ni kamu kena cari dia punya untung atau rugi bersih. Lepas tu dia pun ke restoran Lim, kamu kena cari dia punya modal tambahan. Kedai runcit Siva, kamu kena cari dia punya modal awal. Gerai buah Jenny, kamu kena cari dia punya ambilan. Jadi, kamu masih ingatkah apa rumus yang kita akan pakai untuk cari semua-semua ni? Okey, cikgu akan kasih keluar rumus di sini ya. Okey, anak-anak, ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk mengasih lengkap jadualnya. Rumusnya ialah untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal tambahan tolak modal awal. Okey, jadi sekarang ni kalau kita mau cari maklumat warung Mak Kia, dia punya rumus akan jadi macam ni ya. Cikgu tunjukkan kamu. Okey, ini ya warung Mak Kia, untung bersihnya sama dengan modal akhir. Mana modal akhir? Ini modal akhir. Iaitu modal 31 Disember tu modal akhir. Jadi kamu kasih masuk 26,000. Lepas tu tambah dengan ambilan. Ambilannya berapa? 1,250. Lepas tu tolak dengan modal tambahan. Modal tambahan mana? Mana ini? 5,000. Tolak 5,000. Lepas tu tolak dengan modal awal. Ini modal awal 1 Januari ni modal awal ya. 18,000. So, berapa untung bersihnya kalau kamu kira? Kamu akan dapat sama dengan tekan je kalkulator. Kita tekan kalkulator 26,000 tambah 1,250
Lepas tu tolak 5.000. Lepas tu tolak 18.000. So jawapannya adalah warung Mak Kia sama dengan RM 4.000. 4.000 berapa tadi? Okay, so untung warung Mak Kia ialah 4.250 sebab dia dapat positif. Jadi di sini kamu isi nilainya berapa kelas? Di sini kamu akan isi 4.250. Macam tu. Okay. Okay, sekarang macam mana mau cari restoran Lim pula? Okay, restoran Lim. Okay. Okay, restoran Lim, kita pakai rumus yang sama. Sekarang kita tengok dia ada untung atau rugi bersih kah? Ada, negatif 500. So, kasih masuk negatif 500 di ujung ni. Sama dengan modal akhir Lim berapa? 19.600. 19.600. Lepas tu tambah dengan ambilannya adakah? Ada 1.300. Lepas tu tolak dengan modal tambahan. Adakah modal tambahan Lim? Modal tambahan ni yang dia mau cari. Jadi kita letak MD. Macam tu. Modal tambahan kita mau cari. Dan tolak modal awal. So ada modal awal? Ada. Banyak 17.400. Jadi macam mana kita mau cari MD ni? Okay. Caranya MD ni macam kita buat persamaan linear. MD ni macam X lah. X iaitu modal tambahan. Modal tambahan tu kamu pindah pi depan. MD, cikgu letak MD sama dengan. Okay. Bila MD ni kamu pindah pi depan. Okay, apa yang tinggal? 19.600 tambah 1.300. Lepas tu MD ni kan so kita pindah pi depan. Kita pindah pi sebelah sini. Pi depan. Lepas tu tolak dengan 17.400. Okey, kemudian yang ini. Untung ni, yang di depan tu kan negatif. Kita pindah dia pi belakang. Bila kita pindah dia pi belakang, dia bertukar menjadi tambah 500. Jadi, berapa MD-nya? MD-nya sama dengan, okey, kita kasih keluar kalkulator cikgu. Ni kalkulator cikgu. Cikgu letak sini. So, mau cari MD sama dengan, clear dulu, 19.600 tambah 1.300 tolak 17.400 tambah 500. So jawapannya 4.000, RM 4.000. Modal tambahannya RM 4.000. Jadi di sini kamu letaklah. Kamu letak 4.000. Okey. Sekarang di sini kamu kena pandai aplikasikan itu persamaan linear tu. Sekarang kita cuba cari perniagaan siapa lagi? Perniagaan yang seterusnya iaitu kedai runcit Siva. Okey. Kedai runcit Siva. Okey, kedai runcit Siva kita kasih masuk maklumatnya ikut rumus. Okey. Adakah dia punya untung bersih? Dia ada untung, tapi dia bukan untung, dia rugi. Sebab dalam kurungan tu maksudnya negatif. So, kita tulis dalam keadaan negatif, iaitu 3.530 kan. Sama dengan, apa tu? Modal akhir. Adakah modal akhir? Ada 12.000. Yang ni, 12.000 modal akhir. Lepas tu tambah dengan ambilan. Ada ambilan, ada 970. Lepas tu tolak dengan MD. Modal tambahannya ada 3.500. Lepas tu tolak dengan modal awal. Adakah modal awal? Tiada. So modal awal yang kita cari. So cikgu tulis MA. Jadi kalau kita mau cari MA ni macam tadi MD tu kita pindah dia pergi sebelah ni. Okay. Kalau kamu nak nampak sangat kan, jadi cikgu kasih panjang dia supaya kamu nampak. Kita mau cari MA ni, kita pindah dia pergi depan ni, pergi sebelah kiri persamaan tu. Dia akan jadi positif sebab MA ni
tolakkan, so dia dalam keadaan negatif, bila pindah ke depan dia jadi positif. Memang kita mau dia dalam keadaan positif supaya cantik pengiraan kita. So apa yang tinggal? 12.000 tambah 970 tolak 3.500. Jadi yang ini rugi tadi ini, kalau kita pindah di belakang dia akan bertukar menjadi tambah 3530. Okey, jadi berapalah MA kamu dapat? MA untuk ni, MA untuk Siva, jadi kita kasih keluar kalkulator kamu. Kalkulator kamu harus keluar, kita tekan. Okey, kasih clear dulu. 12.000 tambah 970 tolak 3.500 tambah 3530. Jadi modal awal kedai runcit Siva sama dengan RM 13.000. Okey. So settle macam gitulah. Jadi kira kecil aja letak sini supaya muat. Okey, sudah dapat 13.000. Jadi kita kasih masuklah dekat dalam jadual tu. Sorry. Kita kasih masuk dalam jadual tu 13.000. Sini. Siap. Okey, sekarang kita mau cari gerai buah Jenny pula. Gerai buah Jenny ni dia suruh cari ini nilai ambilan. Okey, senang juga. Macam tadi, kita yang penting kamu hafal rumusnya ni je. Okey, kalau kamu hafal rumusnya ni, tinggal kamu kasih masuk. Lepas tu kamu apply kan persamaan linear punya cara penyelesaian. Okey, kedai buah Jenny. Okey, kedai buah Jenny. Okey, pertama kita kasih masuk maklumat ini, untung bersih. Dia ada untung. Yes, dia memang untung sebab positif. So, kasih masuklah positif 11.150 sama dengan modal akhir adakah? Ada 35.800. Lepas tu tambah dengan ambilan. So, ambilan yang tiada. So, kita kasih letak AMB. Ya, singkatan. Kalau matematik kita letak tambah tolak ataupun XY kan. So, tolak modal tambahan. Ada modal tambahan? Ada. 5.750 tolak dengan modal awal ada 22.300. Jadi, kita mau cari nilai ambilan. So, ambilan ni dalam keadaan positif kan? Jadi, maintain kan dia di sebelah sini. Apa yang kita pindah, nilai-nilai ni kita pindah pergi sebelah kiri. Jadi, kita akan dapat 11.150 ni maintain sebelah kiri. Yang 35.800 bila kita pindah ke sebelah kiri dia akan bertukar tanda jadi negatif 35800. Lagi kita pindah ni negatif ni dia akan bertukar jadi tambah 5750 dan satu lagi ni tolak 22300. So dia bertukar jadi tambah 22300 sama dengan AMB. Jadi AMB itu sekarang sudah single kan sendiriannya. Kamu boleh kasih terbalik je dia. Letakkan MB itu di depan. So, kita selesaikan. Berapa jumlah yang di sebelah sini ni semua ni. So, kita keluarkan kalkulator kita. Okay, kita tekan. 11.150 tolak 35800 tambah 5750 tambah 22300. Okey, jawapannya laju betul. 22300. Ush, banyaknya ambilannya. So dia punya ambilan punyalah banyak. Peliknya. Jap. Okey, sorry ya. Sekarang kedai buah Jenny kamu dapat 3.400 kan? Dia punya nilai ambilan. Jadi yang nombor 3 tu dia tanya, manakah peniaga yang punya keuntungan tinggi? So, keuntungan yang tinggi di sini adalah gerai buah Jenny. Okay, positif 11.150. Yang dua ni memang sudah rugi lah. Jadi tidak adalah terkira berbanding dengan warung Mak Kia 4.250 saja. So, sudah kita dapat tu, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, Master Topikal 2.2 di mana Encik Iqmal ni dia memulakan perniagaan pada 1 Januari 2017 tapi dia tidak guna sistem catatan bergu. Jadi dia bagi kita bekalkan kita maklumat aset dan liability awal dengan liability akhir. Jadi bolehkah
dan juga dia ada bagi maklumat tambahan. Komputer bernilai 2,500 telah dibawa masuk oleh Encik Iqmal untuk kegunaan perniagaan tapi terlupa rekod. Jadi yang ini adalah modal tambahannya. Okey, modal tambahan. Okey, kemudian apa lagi maklumatnya dia bagi Encik Iqmal membuat ambilan inventory bernilai 4,500. Yang ini dia buat ambilan. Jadi maklumat tu lengkaplah untuk kita guna rumus mencari dia punya untung ataupun rugi. Okey. Okey. So, anda dikehendaki mengira untung atau rugi bersih perniagaan Encik Iqmal bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dan sediakan PKK-nya. Okey, so kita tengok skemanya. Okey, sekarang ni ada skemanya. First step sekali kamu kena mencari untung. Okey, macam ni kan, mau cari untung ni kamu kena tahu modal akhir, ambilan pun ada, modal tambahannya pun ada, sudah kita kasih highlight tadi dengan modal awal. 4 benda ni kena ada, tapi sekarang masalahnya modal akhir kita mesti kira dan modal awalnya pun kita kena kira. Kalau untuk ambilan dan modal tambahan memang kita sudah nampak directly dari maklumat tambahan. Jadi, first kamu kena buka penyata mengira modal awal. So, kamu garis RM dan situ ada aset. Okey, kemudian kita list downkan semua aset. Jadi, daripada maklumat ni kita ada alatan pejabat, ABT, tunai, inventory, tunai, runcit. Okey, tunai runcit. Cepat. Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok sini, cikgu kasih shot untuk kamu. Kita kasih identify dia. Daripada soalan tu kan. Mana sudah ni? Cepat. Okey, sekarang cikgu sudah identify kan. Tolong kamu, iaitu yang ada warna merah ni semua aset lah. Yang liability ni yang biru-biru ni ya. Jadi, kalau kamu tengok yang awal, maklumat untuk aset yang awal kita ada ni je. 1, 2, 3, 4, 5. So, kamu letakkan nilainya semua di sini. Ya, 10,000 campur 17, campur 17,000, campur 3,000, campur 35,610 dan campur RM90. So, jumlahnya letak dekat kolom kedua RM ni. Ni garis lah, setiap kali ada jumlah. Kemudian tolak liability. Tulis ni perkataan ni. Baru kamu tolak dengan overdraft, gaji belum bayar, ABB. So, ada 3 je kan liability. So, kamu ambil nilai yang awal je. So, letak sini. Kemudian, 65,700 tolak dengan 18,500. 60 ini kamu tolak sikit, kita kasih ruang dia di sini bawah ni. Barulah kamu dapat modal 1 Januari 2017, iaitu modal awal. Settle. Bila kamu sudah berjaya mengira modal awal, kemudian kita fikira modal akhir. Mengira modal akhir. Macam biasa, tulis tajuknya, piata mengira modal akhir. Okay, kolom RM, asset. Kamu tengok maklumat yang bahagian sini pula. Okay, sudah kamu tengok sini, so, semua aset ada. Kasih masuk nilainya ya. Kalau tadi insurans prabayar, je tu tiada aset tu. Kan? Jadi, insurans prabayar tu dia tidak ada duduk dekat dalam sini. Dia ada di sini je dekat bahagian akhir. 470 yang ini. So, you total upkan all this and when you sum up, you bring this dekat kolom kedua, letak sini dan kamu tolak liability. Liability yang ada 2 aja, overdraft dengan ABB. Yang gaji belum bayar itu kau tengok ni. Dash kan dia tiada, so kasih kosong je. Kamu ada 2 item, kamu tambahkan 2 item letak dekat kolom yang kedua ni dalam keadaan dalam kurungan sebab kita mau tolak dia. Then you minus both this. Then you will get modal akhir 31 Disember 2017, 74,255. Ni modal akhir. Bila kamu sudah dapat 2 benda ni, maka kamu pun boleh sudah menyediakan penyata untung rugi bagi tahun berakhir. Okay, ini kamu tengok nota cikgu kemarin cikgu ajar kamu dekat dalam YouTube tu. Di mana letak 2 kolom juga, RM, modal akhir sama dengan, modal akhir dulu, bukan sama dengan, modal akhir tambah ambilan, tolak modal tambahan dan modal awal, dapatlah kamu untung bersihnya. So, modal akhirnya kamu ambillah ni yang kamu kira di atas tadi tu. Tak sini, tambah ambil dari maklumat tambahan. 4,600
Dan kamu garis, sebab kamu tambah 2 ni, kamu letakkan nilainya di bawahnya ni. 78.895. Kemudian kamu tolak dengan modal tambahan. Modal tambahan tu kamu ambil daripada maklumat tambahan ni jugalah. Dalam soalan, 2.500 dan kamu tak letak satu lagi modal awal. Modal awal yang ini tadi kita kira, 47.140. Letak dekat kolom pertama ni. Kamu tambah dulu 2 ni, baru kamu letak dekat kolom yang kedua ni. Sebab kita mau tolak ni jumlah ni. Jumlah dua nilai ni. Dua-dua ni kita mau tolak. So letak dekat sini. So 78.895 tolak dengan 49.640. Kamu akan dapat untung bersih. Sebab dia positif. 29.255. Kalau dia di sini negatif, so di sini perkataannya pun automatik bertukar jadi rugi bersih. Sekarang dia positif kan, so untung. Okey, settle sudah, kamu sudah dapat jawapan. Tu dalam skema pun memang ada jawapan sudah. Tinggal jalan kerja aja kamu kena buat ya. Sekarang baru kita sediakan PKK, penyata kedudukan keuangan. PKK ini maksudnya kena imbang ya. Ini nilai pengimbangnya lah. 71.750. So kita tengok ya, PKK-nya akan jadi seperti ini. Nih. Tulis dia punya tajuk. Perniagaan cek ikmal. Dan apakah penyatanya? Penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2017. Ini kamu copy je ni. Penyata je lah kalau tulis penggatan menyediakan tu. Tulis penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2017. Itulah tu tajuknya biasanya. So, you all pun terus buat 3 kolom. Okay. Aset bukan semasa paling atas sekali. Ada. Dari sini kan kamu sudah tahu ni aset. Sekarang kamu kena kategorikan lagi dia menjadi dalam item-item yang sepatutnya. Ini aset apa? Aset semasa, aset bukan semasa. So, baru kamu boleh masukkan dalam kamu punya format penyata ni. Jadi, aset bukan semasa kamu ada alatan pejabat 12.500. Aset semasa kamu ada ABT, tunai, inventory, insurans prabayar, tunai runcit. Okey, satu cikgu mau kasih tahu, ini adalah PKK ending kan 31 Disember. So, kamu hanya rujuk maklumat yang di sini je. Ini. Yang awal tu jangan. Kita ambil yang ini. Tengok alatan pejabat, kita ambil. Okey. Sekarang alatan pejabat kalau tengok akhirnya 10,000 kan. Tapi kenapa sini 12.500? Sebabnya pada tahun kewangan tu dia ada bawa masuk komputer. Komputer tu adalah alatan pejabat. Jadi sini cikgu tambah ya. Okey, cikgu tambah sini alatan pejabat tu sepatutnya adalah 10,000 campur dengan yang dia bawa masuk 2.500. Barulah dia dapat nilai tu. Okey, cikgu sekecil tanpa besar pula. Okey. Sekarang cepat dalam kurungan lah supaya kamu tahu itu ada sebenarnya ada pengiraan. Okey, alert juga benda-benda yang di sini yang modal tambahan tu dia impact dekat mana-mana. Biasanya modal tambahan ni dia impact dekat ABS, bukan semasa. So ABS dekat sini adalah komputer. Komputer tu kategorinya adalah alatan pejabat. Jangan like kamu tambah sini komputer, jangan sebab kamu sudah belajar tingkatan 2 kan klasifikasi account. Okey. Kemudian kita pergi aset semasa. Aset semasa kita ada ABT, so ABT 20.500, kita ada tunai 4.800, kemudian kita ada inventory akhir 1.000. Inventory akhir, mana inventory akhir? 47.700 yang ni. Kemudian kita ada insurans prabayar ada 470 dan kita ada tunai runcit RM75. So you total up kan all this aset semasa, kamu garis, kamu dapat nilainya 73.545. Ini kawasan ni ruang ni kosong kan. Maksudnya inilah untuk pengiraan di sini. Baru kamu letak perkataan tolak liability. Tolak titik bertindih liability. So liability akhir kamu ada 2 aja. Sebab gaji belum bayar tiada kan. So, kamu ada overdraft bank 41.450 dengan ABB 10.300. So, kamu tambahkan 2 ni garis, letak nilainya di sini. Okay. Kemudian, kamu dapat 11.750. Kamu jumlah aset ni, semasa ni, aset semasa ni tolak dengan ini. Okay, ini paling penting lah. Kamu kena kasih tunjukkan cepat. Cikgu kasih buat anak panas supaya kamu. Ini 2 ni kamu kena tolak. Itu tak payahlah kamu tulis macam cikgu ni untuk kena tolak.
Ini cikgu mau tunjuk je siapa ni penting sebab ini menghasilkan markah ya. Kamu tolak tu, baru kamu dapat ini, modal kerja ni. Okey, kamu kena tulis perkataan modal kerja ini datang daripada mana? Datang daripada aset semasa tolak liability semasa. Nilainya di situ. Okey, di sini. 61,795. Bila kamu tolak ya. Lepas tu, apa sudah ni? Okey. Kemudian barulah kamu tambah jumlah aset bukan semasa tambah dengan modal kerja. Kamu dapat 74,295. Inilah nilai pengimbangnya yang pertama. Ni 71,000. Sorry. Itu modal awal. Sorry ya. Jap. Okey, sorry ya. Ini sebenarnya nilai modal kerja. 61,795 ni ya. Tapi di sini mungkin typing error. Tapi ini pengiraan yang sepatutnya lah. Kemudian kita tengok bahagian equity pemilik. Settle sudah pengimbang kawasan yang pertama. Kita tengok equity pemilik. Kita ada modal awal. Okay, modal awal ni nak ambil daripada mana? Ambil daripada pengiraan kita tadi itulah yang ini. 47,140. Okay. So kamu kasih masuk dekat sini 140. Tambah dengan modal tambahan. Ada modal tambahan kan? Ini 2,500. So kamu tambah gariskan dapat 49,640. Kemudian kamu tambah dengan untung bersih. Untung bersih yang ni kamu kira tadi tu. Ni 29,255. Kemudian kamu garis, kamu dapat jumlahnya ni 78,855. Dan kamu tolaklah dengan ambilan. Ambilannya 4,600 buat dalam kurungan. So kamu tolak, kamu dapatlah dia punya modal akhir 74,295. Ini modal akhir kan? Tadi kita sudah kira mengira modal akhir kan? Yang ini. Mesti sama nilainya tu. Jadi, sampai di situ saja. Sebab kita tidak ada liability bukan semasa kan? So, imbanglah sudah dia. Bukan magic kan? Sebab kita pakai sistem catatan bergu. Okay? Persamaan perekonan. Jadi, dia bukan automatic imbang lah. Dia akan mesti imbang. Kalau tidak imbang, something wrong lah dengan pengiraan kamu. Okay, jadi cikgu harap dengan adanya kelas tutorial ni, kamu tolonglah buat kerja rumah kamu. Janganlah kamu tangguh-tangguh lagi sebab ini adalah modul ketiga sudah. Okay, ini aja kerja rumah kamu untuk minggu ni. Okay, so nanti cikgu akan minta kamu buat selesaikan modul kamu tu lah. Modul yang cikgu bagi kamu tu ya. Untuk modul yang kedua yang melibatkan kaedah. Ini sebenarnya adalah kaedah perbandingan. Okay. Kaedah perbandingan. Kalau pergi masuk kaedah analisis, dia agak tough sikit lah ya. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.